Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kali ini cikgu akan membawakan mikroorganisma. Standard kandungannya adalah 1.1 dunia mikroorganisma dan standard pembelajarannya adalah 1.1.1 berkomunikasi mengenai organisma. Terlebih dahulu, apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? Mikro adalah seni dan organisma adalah benda hidup. Jadi, mikroorganisma bermaksud hidupan seni yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar dan hanya boleh dilihat di bawah mikroskop. Kita lihat beberapa fakta menarik mengenai mikroorganisma yang terdapat di sekeliling kita dan juga di badan kita. Fakta ini cikgu dapati daripada buku Terokai Sains 1. Mikroorganisma ini terdiri daripada 5 kumpulan iaitu bakteria, fungi ataupun kulat, protozoa, virus dan juga alga. Okey, diulang sekali lagi, bakteria, fungi ataupun kulat, protozoa, virus dan juga alga. Dan di antara kelima-lima jenis mikroorganisma ini, kita boleh kelaskan lagi kepada ciri seperti saiz, bentuk, habitat, cara pembiakan dan nutrisi. Okey, cikgu akan sertakan ringkasan bagi ciri kelima-lima pengkelasan mikroorganisma tersebut dan di sini cikgu akan kongsikan salah satu cara untuk mengingati ciri-ciri organisma tersebut. Yang pertama daripada segi saiz. Okey, di antara kelima-lima mikroorganisma itu, virus memiliki saiz yang paling kecil. Saiz virus berukuran kurang daripada 0.5 mikrometer. Disebabkan virus ini mempunyai saiz yang paling kecil, hanya menggunakan mask 3 lapis, 3-ply mask sahaja yang boleh mengekang virus COVID-19 ke dalam salur pernafasan kita. Okey. Sekiranya kita menggunakan face mask yang daripada fabrik, itu tidak dapat menghalang virus daripada persekitaran untuk masuk ke ruang pernafasan kita. Manakala saiz mikroorganisma yang terbesar adalah kulat. Kulat ataupun fungi, saiznya berukuran antara 10 mikrometer sehingga 100 mikrometer. Jadi kulat ni terdiri daripada yeast, fungi dan juga cendawan. Jadi cendawan tu besar, kita boleh biasanya nampak dengan mata kasar. Okay? Cendawan shiitake, cendawan beracun, itu adalah contoh saiz mikroorganisma yang besar, terdiri dalam kumpulan kulat. Okay, seterusnya bentuk. Untuk bentuk protozoa biasanya di dalam bentuk selipar. Virus, kita ingat saja virus COVID-19, dia berbentuk spiky, berduri-duri. Bakteria, kulat dan virus berbentuk sfera, bulat. Manakala algae ataupun rumpair ini ada di dalam bentuk pokok, okey, pokok yang berdaun lebar. Kita ingat sahaja yang selalu tersangkut di jalan nelayan dan juga bulat-bulat ya seperti anggur laut iaitu latok. Itu adalah sejenis rumpair ataupun algae. Okey, mengenai habitat, kesemua mikroorganisma ini mempunyai persamaan iaitu kesemuanya mesti hidup di tempat yang ada air ataupun sekurang-kurangnya yang kawasan itu adalah lembap. Walau bagaimanapun, ada bakteria yang sangat ekstrim yang boleh hidup tanpa air. Okey, alga mesti di dalam air dan memerlukan cahaya matahari. Kenapa memerlukan cahaya matahari? Okey, kerana alga ini adalah autotrof. Autotrof artinya ia membuat makanan sendiri. Okey, ingat rumpair berwarna hijau. Okey, alga, latok berwarna hijau dan ia membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dan habitatnya mesti ada air dan juga mesti ada cahaya matahari untuk membolehkan proses fotosintesis berlaku. Untuk virus
Virus juga memerlukan kawasan yang lembap. Kita ingat sahaja virus COVID-19. Virus COVID-19 hidup di dalam peparuh manusia. Jadi di dalam peparuh manusia adalah kawasan yang lembap dan berair. Okey, mengenai pembiakan mikroorganisma. Bakteria, protozoa dan juga alga mengalami pembiakan secara belahan dedua. Okey, cikgu akan tunjukkan melalui rajah. Okey, mengapa belahan dedua? Memandangkan organisma-organisma ini iaitu bakteria, protozoa dan juga alga tidak mempunyai jantina. Tidak ada jantan, tidak ada betina, menjalankan yang mengalami pembiakan aseks, ya, pembiakan tanpa seks. Jadi ia mengalami belahan dedua. Contoh belahan dedua dijelaskan melalui grafik ini. Jadi apabila mikroorganisma ini matang, ia akan cuba membahagi. Daripada satu akan membahagi dua dan seterusnya melalui proses mitosis. Kulat juga ataupun fungi membiak melalui penunasan. Okey, kita lihat bagaimana penunasan berlaku. Okey, cikgu ambil satu contoh di sini. Kaktus. Okey, kalau kamu dapat lihat di bahagian sini penunasan telah pun berlaku. Okey. Jadi ini penunasan yang telah besar. Jadi apabila telah matang, bahagian ini telah matang, kita boleh cabut dan tanam di tempat baru. Begitulah caranya bagaimana fungi membiak secara penunasan. Di bahagian sini pun ada penunasan berlaku. Okey, dia akan membesar dan sehingga satu masa boleh matang dan juga membiak sebagai individu baru. Kaedah pembiakan lain yang dialami oleh mikroorganisma adalah konjugasi. Okey, cikgu akan tunjukkan bagaimana konjugasi berlaku. Semua mikroorganisma membiak secara konjugasi kecuali virus. Okey, diulang sekali lagi. Semua mikroorganisma iaitu bakteria, fungi ataupun kulat, protozoa dan juga alga mengalami pembiakan secara konjugasi kecuali virus. Okey. Dan bagaimanakah virus membiak? Okey. Virus membiak secara mereplikasi DNA dan juga RNA ke dalam sel perumah. Okey. Ingat sahaja, virus COVID-19 suntik DNA ke dalam sel darah putih perumah iaitu manusia untuk membiak. Okey, ia akan menyerang sel darah putih kita dan menyebabkan sistem pertahanan badan kita lemah. Dan akhir sekali, ciri bagi mikroorganisma adalah nutrisi, cara pemakanan. Okey, parasit. Parasit diamalkan oleh bakteria, fungi dan juga protozoa. Parasit mendapatkan makanan daripada organisma yang masih hidup. Jadi bakteria, fungi dan juga protozoa, cara nutrisinya adalah secara parasit. Okey, siapa yang tidak faham mengenai parasit? Cikgu bagi contoh. Contohnya pokok yang suka menumpang. Pokok duit-duit, biasa kamu nampak di pokok yang besar dan dia akan menumpang di situ. Dan dia akan mengambil zat daripada pokok itu untuk terus hidup. Jadi pokok duit-duit ada mengamalkan cara pemakanan, nutrisi secara parasit. Manakala bakteria dan juga fungi juga mengamalkan kaedah nutrisi saprofit, iaitu dapatkan makanan daripada pokok yang mati. Okey. Jadi bakteria dan fungi ini ada yang mengamalkan makanan secara saprofit dan ada juga yang mengamalkan nutrisi secara parasit, ya. Tumbuh di pokok mati pun ada, tumbuh di pokok yang hidup pun ada. Macam tu. Jadi saprofit ni mendapatkan makanan daripada organisma yang sudah mati. Okey, contohnya kulat yang kita makan tu kulat daripada pokok getah, tumbuh di pokok getah yang telah mati. Jadi kulat ini mengamalkan nutrisi cara makan daripada pokok getah yang telah mati. Okey, manakala alga membuat sendiri makanan, iaitu secara fotosintesis. Di sini itulah kepentingan alga mempunyai klorofil, perlu hidup di tempat yang lembap dan juga mempunyai cahaya matahari kerana alga membuat makanannya sendiri. Dan untuk pengetahuan semua, virus tidak makan. Virus
puasa. Okey, virus tidak makan tetapi mampu hidup. Okey, cikgu akan buat kesimpulan ringkasan tentang kelima-lima mikroorganisma tersebut dan juga ciri bagi setiap organisma daripada segi saiz, bentuk, habitat, cara pemakanan dan juga nutrisinya. Okay. Berikut merupakan kesimpulan kandungan video ini. Thanks for watching.